Selamat pagi, jumpa lagi. Pagi ni saya nak sharekan sedikit tentang macam mana kita nak menjalankan satu lagi asas dalam perniagaan. Dalam perniagaan tu mesti kita kena tahu beberapa faktor seperti pemasaran. Dan kita perlu tahu tentang apa produk yang kita nak jalankan. Dan kita juga perlu tahu tentang siapa target klien kita dan macam mana kita nak cari klien kita tu. Itu pun salah satu juga. Dan barulah kita akan membuat jualan. Okey, kita berbalik kepada yang pertama, iaitu pemasaran. Pemasaran ni banyak cara. Kita boleh menggunakan platform media sosial, kita boleh menggunakan email, kita boleh menggunakan WhatsApp, dan juga apa sahaja yang platform ada sebenarnya. Kalau zaman dahulu kita menggunakan konsep kita ada kedai ataupun kita berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi hari ini kita diberi peluang menggunakan teknologi yang makin mudah, iaitu menggunakan dunia maya, dunia internet. So di situ dah jualan kita boleh bergerak lebih jauh. Itu dipanggil pemasaran. So dalam pemasaran ni ada banyak teknik-teknik dan tips dia yang kita perlu faham. Dalam pemasaran ni kita kena fikir apa targeting kita, di mana sasaran kita, dan apa produk kita. Kita perlu ada produk. So bila kita dah perlu ada produk, so apa produk kita tu? Adakah produk kita tu sejenis produk yang hard, produk yang keras, produk yang berbentuk barang, okey, yang dibeli hari ini, so digunakan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ataupun kita ada soft produk, produk yang diguna hari-hari, seperti produk yang mudah, seperti kalau kita beli vitamin, kita telan, so kita dah kira soft produk, supaya dia akan masuk dalam badan kita dan besok kita kena menggunakan lagi. So produk yang begitu, ada dua benda produk yang memberi perbezaan yang besar. Kalau kita beli produk yang seperti penapis air, so produk ni dipanggil hard products. Okey, produk yang kekal lama. So bila kita nak jual pula kepada orang yang sama, kita kena tunggu sampai produk itu dah sampai masa dia. Produk-produk ni terpulang. Kalau kita nak jualkan, ada yang kata jual insurance, itu dipanggil soft product. Kita perlu tahu bila kita dah ada produk. Kalau produk kita tu sesimpel that satu ketul belacan sekalipun, itu dipanggil produk. So itu dipanggil soft product. So daripada situ, dan kita kena tahu siapa target audience kita, siapa target sasaran kita, siapa klien kita. So bila kita dah tahu klien kita ni dalam peringkat yang bagaimana. Kalau makanan, boleh dikatakan secara keseluruhan orang makan, walaupun tak semua. Okey, kalau dari segi produk-produk lain, penggunaan di rumah, seperti produk itu penapis air, memang digunakan oleh semua orang. Bila kita tahu tentang target klien kita, senang. Kalau kita jual produk yang melibatkan vitamin, contoh, kita akan cari sasaran orang yang berkaitan dengan penggunaan vitamin. Tapi semua orang perlu vitamin. Pada peringkat awal semua orang perlu vitamin. Tetapi untuk kita mendekati, untuk kita mencari klien yang lebih tepat, kita cari yang di peringkat umur. So bila kita dah jumpa peringkat umur, dan daripada situ kita dah tahu dia perlukan penjagaan kesihatan. Ini yang sebenarnya dari segi kena pasti siapa klien kita. Macam mana kita nak cari klien itu? So sebenarnya dalam media sosial sebab tu dia letak dah range yang kita letak. Kalau kita perasan, kita bergantung kepada umur kita. Waktu kita daftar dekat Facebook dulu, dia dah minta kita isikan dari segi tahun lahir kita. So dia dah tahu range kita, umur kita berapa. Selalunya dia akan bagi vitamin ni umur orang yang umur 40 ke atas. Sebab di peringkat ini kebanyakannya akan menerima sakit. Ini salah satu lagi cara yang kita perlu tahu. Kalau kita nak jual produk kita tu, siapa target sasaran dia? Bila kita tahu target sasaran kita tu, senang, mudah. Sebab produk kita boleh direct kepada
subjek ataupun klien ataupun orang pengguna itu sendiri sebenarnya. Kalau ada perasan di dalam Facebook, di wall kita 1, 2, 3, 4, 5 story. Yang kelima masuk yang keenam itu, anda perhati betul-betul iklan yang keluar kat situ untuk anda. Sejenis mana iklan itu sebenarnya. Tetapi tak sama dengan iklan yang akan keluar kepada remaja yang berumur 18 tahun pada 19 tahun. Itu perbezaan dia. Bila kita nak menjalankan jualan, hari ni dah mudah. Sebab kita boleh lakukan jualan tu daripada mana-mana tempat. So kita kena ingat, setiap jalan yang kita buat, kita kena jujur. Ini yang paling penting. Sebab hari ni bila konsep jualan dengan mudah, cara yang kita boleh guna iaitu secara post, secara online dan banyak cara. Tapi kita perlu jujur. Sebab berlaku sesuatu ketidakkejujuran di situ akan memusnahkan perniagaan kita. Hari ini dunia viral, dunia menggunakan platform media sosial. Sesuatu kesilapan yang kita buat akan dihebahkan kepada orang lain. So dari segi jualan, kita kena jujur, kita kena sentiasa memberi kepercayaan kepada klien. Kalau kita lihat kat situ, kita perlu tahu dengan jelas tentang jualan itu sendiri. Income ni adalah satu asas ataupun basics yang kita perlu tahu. Setiap jualan kita perlu ada sedikit keuntungan, dan setiap jualan juga ada kalanya besar keuntungan. Ini atas kebijaksanaan menjalankan perniagaan itu sendiri. Tetapi harga jualan masih dalam harga pasaran. Tetapi bagaimana kita mendapat keuntungan daripada pembekal, mendapat keuntungan daripada produk, mendapat keuntungan daripada proses perniagaan yang kita buat. Ini adalah salah satu kelebihan kepada kita dalam dunia, dalam masa COVID yang menyerang kita sekarang ni. Masalah kewangan, mengeluh susahnya waktu ini, dan berbagai lain. Kalau kita lihat dari segi perniagaan, ada perniagaan yang mencanak dia naik. So inilah dia punya kelemahan dan kebaikan yang ada setiap berlaku sesuatu wabak yang berlaku. Setiap kejayaan itu perlu ada usaha.